Raja Tuk memiliki anak kembar. Okay, pada zaman tu, Tuk tu adalah cucu kepada Nabi Nuh AS. Boleh faham tuan-tuan? Bangsa cucu kepada Nabi Nuh tu, raja yang memerintah zaman tu, dia ada anak kembar namanya Mongol dan Tatar. Daripada bangsa Mongol dan Tatar lahirlah keturunan Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Rupanya tuan-tuan, Ya'juj wa Ma'juj juga adalah keturunan bangsa Turki ni. Tu saya kata tadi, bangsa Turki dia ada dua puak, dua kumpulan, dua partition, dua folder, dua geng. Geng yang pertama adalah pendokong agama. Yang hak negatif juga pemusnah ataupun perosak agama. Bangsa Turki juga Ya'juj wa Ma'juj. Yang kedua bangsa Tatar dan Mongol tadi yang telah menghancurkan kerajaan Abbasiyah, yang telah menghancurkan kerajaan Seljuk, yang telah menghancurkan Nabi Muhammad. Turki juga. Maka Tatar dan Mongol ni geng-geng Ya'juj wa Ma'juj yang jenis bermata sepek, bermuka bulat, bermuka leper. Jadi keturunan perosak ni juga mai daripada keturunan bangsa Tuk juga. Jadi bermaksud bangsa Turki ni ada dua, satu hak baik, satu hak tak baik. Okey, tuan-tuan ibu dan ayah ya, pengkhianat dinasti Turki akhir zaman yang juga sebahagiannya murtad selepas Turki jatuh 1924. Sebahagian orang Turki dimurtadkan oleh kerajaan, oleh gerakan monarki di bawah pimpinan Mustafa Kemal Pasha. Saya betulkan tuan-tuan, bukan Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Pasha. Sebahagian orang Turki murtad. Orang Turki itu akan diislamkan balik akhir zaman nanti, yang tu oleh zaman Al-Mahdi. Rupanya tuan-tuan, saya sebut dah pertemuan yang lalu, waktu dulu Turki ni depa ni Konstantinopel Kristian, Rom Byzantine. Mai Al-Fatih diislamkan menjadi Istanbul. Okey, sampailah sallallahu alaihi wasallam 1924 Islam jatuh. Bila Islam jatuh, dia kembali menjadi Konstantinopel. After 1924, bukan lagi Istanbul dah, dia adalah Konstantinopel. Walaupun kita dok panggil Istanbul, hakikat maknawinya dia adalah Konstantinopel sebab dikristiankan balik. Masjid ditutup balik, madrasah dibakar, mufti-mufti dipecat, azan azan diharamkan, Al-Quran ditukar dalam bahasa Turki, wanita diharamkan bertudung, semua syariat Islam tercabut. Maka ketika itu sebenarnya Istanbul telah bertukar kembali menjadi Konstantinopel after 3rd of March 1924. Okey, sehingga bila? Sehinggalah lahir frontliner agama, contohnya Abdullah Gül, Fatullah Gulen, Syekh Badi'uz Zaman An-Nursi, sallallahu alaihi Muhammad Mehmet, saya tak ingat nama dia, yang saya sebut sebelum ni, dan juga Recep Tayyip Erdogan. Geng ni 5-6 orang pemimpin ni dia melakukan gerakan islamisasi, mengislamkan kembali Turki secara senyap, secara dalam. Kalau Turki nak diislamkan secara drastik dan radikal macam mana Muhammad Al-Fatih buat, maka kita kemungkinan Recep Tayyip Erdogan hari ini akan mengalami nasib yang sama seperti almarhum Presiden Dr. Mursi Hafizahullah Ta'ala alaih. Sebab apa? Sebab kalau dia tunjuk sangat Islam, maka confirm Turki kena. Tapi hari ini nampak macam gerakan Recep Tayyip Erdogan mengislamkan kembali Turki, untuk mengislambulkan kembali Turki ni secara tidak nampak sangat. Okay, ini antara hasil penyelidikan saya lah. Okay, maka Turki hari ini sebenarnya Konstantinopel yang diislamkan kembali untuk menjadi Istanbul balik. Dan saya tak berani kata dia hari ini adalah Istanbul yang macam mana zaman Al-Fatih, tapi dia mungkin 50-50. Wallahu ta'ala alaih. Wallahu ta'ala alam. Dan Konstantinopel ni akan betul-betul menjadi kembali Istanbul macam zaman Al-Fatih. Yang pastinya bila? Zaman Al-Mahdi nanti. Yang tu pasti. Lah ni tak berapa Istanbul sangat. Dia macam separuh Konstantinopel, separuh Istanbul. Profesor Halil İnalcık, seorang sejarawan Turki, dan juga beberapa penulis-penulis yang lain mengkaji tentang sejarah Turki ni tuan-tuan, mengatakan Turki ni disebut sebagai world superpower. Okey, kuasa besar dunia ketika itu, sehingga kan macam saya sebut tadi, Portugal, Perancis, Inggeris, British, Yahudi, kuasa besar dunia duk nak attack Turki tak boleh tak lepas. Hantarlah macam mana tentera, macam mana pun, sehebat secanggih mana pun zaman tu, tak lepas. Sebab itulah berlakunya penaklukan dan penyerangan ke atas Melaka untuk melemahkan.
Kita nak tengok keterkaitan perang salib yang saya sebut tadi. Benarkah peperangan antara Portugis dengan Melaka ni 24 Ogos 1911 tu adalah sebahagian daripada perang salib? Bila sebut perang salib dia terbayang Baitul Maqdis, terbayang luar-luar kan. Rupanya perang salib berlaku dekat tanah Melayu. Sebahagian daripada misi perang salib. Dan dia ada kaitan dengan penyerangan, tuan-tuan saya sebut saya siap sebelum saya terlupa. Sallallahu alaihi Muhammad. Rupanya tuan-tuan, kita telah menyelamatkan Mekah sebelum diserang oleh Portugis. Kalaulah, ini kita fikir logik lah, andai kata Portugis kalah, okey, pada 24 Ogos 1911, sebenarnya Portugal ataupun Portugis, mereka dalam misi dan rangka untuk menyerang Mekah. Okey, Mekah pun di bawah pentadbiran jajahan Turki Uthmaniyah, Hijaz ketika itu. Sallallahu alaihi wasallam, Arab Saudi tak ada lagi. Nak serang Mekah direct, confirm lah kalah sebab Turki Uthmaniyah kuasa dia kan. Jadi dia serang dulu hak cucu-cucu yang kuncu-kuncu yang di luar ni untuk melemahkan Turki. Jadi hari itu sebenarnya dalam perancangan, memang tertulis dalam perancangan Portugis, tuan-tuan, mereka nak serang Mekah. Jadi mereka try and error dulu, pergi bahagian timur dulu. Kalaulah timur tak boleh conquer, memang kami akan serang Mekah. Tengok-tengok Melaka mereka boleh conquer, akhirnya tak jadi serang Mekah. Jadi kalaulah hari itu Melaka kalah, Melaka mereka kalah, tak berjaya takluk, maka akan berlaku serangan ke atas bumi Hijaz. Dalam arti kata lain, tuan-tuan boleh faham maksud saya? Dalam arti kata lain, sebenarnya kita telah menyelamatkan Mekah dengan mengorbankan diri sendiri. Kita telah mengorbankan diri kita untuk menjadi dijajah, asalkan Mekah tidak dijajah. Kita boleh buat ayat macam tu pula. Okey, sallallahu alaihi Muhammad. Kerajaan Turki Uthmaniyah yang kita bincangkan hari itu dimulakan oleh Osman, anak kepada Ertugrul, cucu kepada Sulaiman. Okey, ringkas cerita dia, Sulaiman depa ni kan duduk di Asia Tengah kan, diserang oleh Tatar dan Mongol yang bangsa Ya'juj wa Ma'juj. Rupanya keturunan sama aja. Turkmen Oghuz ataupun Rus ni, depa ni satu keturunan dengan Turki, Turk bin Yafiz bin Nuh. Cucu kepada Nabi Nuh menghasilkan bangsa Turki. Bangsa Turki terpecah kepada dua. Satu hak baik, satu hak tak baik. Satu hak maneh, hak Masam. Hak maneh ni Turki Uthmaniyah. Hak Masam, Tatar, Mongol, Hulagu Khan, Genghis Khan. Bangsa Turki yang hak teruk-teruk ni lah. Termasuk Ya'juj wa Ma'juj. Okay, termasuk bangsa Turk juga. Jadi mereka ni berlawan sesama bangsa sebenarnya ketika itu. Jadi bila Sulaiman ni, Tok Wan kepada pengasas kerajaan Turki Uthmaniyah ni, mereka diserang, tak ada kekuatan, melarikan diri melalui jalan laut. Bila melarikan diri ke negara, nak pergi ke Turki hari ni lah. On the way nak pergi tu kapal karam dan Sulaiman ni meninggal. Saya ringkaskan cerita. Tinggalkan anak dia yang bernama Ertugrul bin Sulaiman Shah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika Ertugrul meneruskan pelayaran dan perjalanan untuk menyelamatkan diri daripada bangsa Tatar dan Mongol yang sangat biadab, yang sangat jenis suka meratah darah ni, betul, sehingga kan mereka yang menghancurkan kerajaan Abbasiyah, okey, Budan Ayah Muslimin dan Muslimat. On the way nak pergi tu tengok-tengok kerajaan yang conquer waktu tu, okey, waktu tu kerajaan Seljuk Rom. Kerajaan Seljuk Rom ni, mereka ni yang kuasai dunia ketika tu. Maksudnya kerajaan khalifah yang menguasai dunia, yang memerintah dunia ketika itu adalah kerajaan Seljuk Rom. Okey, kerajaan Seljuk ni tengah berlawan dengan Tatar, Mongol dan juga Byzantine ataupun Byzantine, sallallahu alaihi wasallam, Kristian. Tengah berlawan, Ertugrul ni tengah berlawan, dia ambil part untuk bantu kerajaan Islam lah, Turki Seljuk ketika itu, Seljuk Rom, untuk melawan musuh. Lawan sebab Ertugrul ni, depa ni memang dah diasah dengan bakat peperangan. Dalam penyelidikan saya mengatakan bahawa orang Turki ni depa tak pandai akademik ketika itu. Depa ni non akademik, tetapi depa adalah teknikal punya orang. Bak perang, bak senjata, serahkan pakai aku. Itu memang kepakaran kami. Jadi mereka menzahirkan kepakaran mereka membantu kerajaan Seljuk Rom ketika itu mengalahkan musuh, sehingga kan bila kerajaan Turki, kerajaan Seljuk Rom ketika itu menang, tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, maka Sultan Alauddin III Qaykubas yang memerintah kerajaan Turki Seljuk Rom ketika itu rasa berbesar hati. Sebab apa? Sebab sumbangan hampa yang telah menyebabkan kami menang. Bila tanda terima kasih, Sultan Alauddin Qaykubas yang memerintah kerajaan Seljuk ketika itu memberikan tanah. Nah, ambil tanah ni, aku offer tanah wakaf lah sebagai hadiah, sebab hampa dah bantu kami memenangkan Islam. Bila ketika itu Ertugrul inilah yang mengasaskan tanah
Anatolia tu lah, tanah Turki hari ni. Cuma tak umurnya tak panjang tuan-tuan, 1280 Ertugrul yang dapat tanah tu meninggal. Bila meninggal, anak dia diteruskan oleh Uthman tadi. Ada satu ayat yang sangat hebat disebut. Okey, dia kata apa? Insan yang tidak beriman tidak akan diberikan padanya sebarang urusan negara. Dia kata apa? Kalau hang pun subuh tak nampak di masjid, jangan harap ni dia WB. Macam itulah maksudnya. Maka hebatkan dulu hubungan kamu dengan Allah. Hebatkan dulu iman kamu, baru cerita bab undi pilihan raya. Itu maksudnya. Jadi inilah kekuatan yang dipegang oleh Ottoman Khalifah, 37 Khalifah. Mereka ni digilak takwa dan iman mereka, baru layak pimpin dunia. Itulah kemuliaan yang Allah angkat.